Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini, kita teruskan liputan COVID-19 dan juga PKP yang hari ini masuk hari ke-13. Sungguh pun semua kita perlu mematuhi PKP dan kekal di dalam rumah, khasnya bagi mereka yang tidak bekerja dalam sektor kritikal. Tidak dapat dinafikan bahawa PKP ini memberikan pelbagai cabaran yang unik pada kita yang mungkin kita tidak pernah hadapi sebelum ini. Antaranya ibu bapa yang perlu bekerja daripada rumah dan pada masa yang sama perlu mencari keseimbangan antara mengekalkan produktiviti mereka dan menjaga anak-anak yang kini buat masa sekarang tidak boleh mereka hantar ke tadika atau sekolah dan juga perlu homeschool anak-anak. Jadi apa cabaran yang kita hadapi dan bagaimana kita memastikan kita mencipta situasi menang-menang? Kita perlu kekalkan produktiviti ibu bapa dan juga kita memastikan pembelajaran dan pengajaran anak-anak kita tidak terjejas dalam tempoh sebulan ini. Dan menyertai saya secara langsung menerusi Skype sekarang adalah Coach Fazil Hashim. Beliau adalah pengasas Taska Brainy Bunch. Coach Fazil, terima kasih kerana menyertai kami hari ini. Pertama sekali, Coach, ramai ibu bapa yang tanya, sebulan ni saya tak hantar anak ke Taska ataupun tadika, perlu ke saya bayar yuran? Apa respons Fazil dari perspektif pengusaha Taska? Baik, terima kasih Luqman. Pertama sekali, ibu bapa dia kena faham dulu bahawa Taska merupakan salah satu khidmat sokongan ibu bapa yang sebelum COVID-19 ni sangat-sangat dihargai. Sebab kebanyakannya, bukan kalau Taska ni dia pagi sampai petang. Maksudnya ibu bapa kebanyakan hari ini nak dapat pembantu rumah susah dan terpaksa rely secara sepenuhnya kepada institusi Taska ini sendiri. Dan untuk pada mereka yang tidak mengetahui, dalam Taska ni dia punya setup dia tu adalah berdasarkan kepada bilangan guru berdasarkan kepada bilangan pelajar. Yang mana apabila ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka ke Taska-Taska tersebut ataupun tadika-tadika tersebut, sebab tadika pun buat sampai Taska juga, maka pengambilan guru adalah berasaskan ataupun berdasarkan kepada anak-anak ataupun pelajar yang mendaftar di Taska tersebut. Jadi apabila bulan Januari katalah kita ada 100 pelajar atau 50 pelajar dan sebagainya anak-anak ini, maka guru-guru perlu diambil maybe 3 bulan sebelum tu untuk dilatih dan sebagainya. Jadi kalau waktu mereka tidak hantar sekalipun, yang ini merupakan basic terms and condition mana-mana Taska di seluruh negara, memang ada terma sama ada walau baik datang atau tidak datang, perlu membayar kerana kos yang telah diikat ataupun dikomitkan oleh pengusaha-pengusaha Taska ni dah fix dah. Jadi walaupun dia tak datang tapi dia tetap kena bayar. Jadi sekiranya ibu bapa merasakan tak apalah, tak payah bayarlah sebab tak hantarkan sebulan ataupun mungkin tempoh PKP ni dilanjutkan, maka ibu bapa kena ingat bahawa selepas habis tempoh PKP ini, Taska ini pasti didambakan balik. Sebab ibu bapa kena terus bekerja. Dan khidmat sokongan ini sekiranya dalam tempoh PKP ini ibu bapa tidak membayar yuran Taska ini, maka dia mengakibatkan pengusaha tidak mampu membayar guru, gaji-gaji guru ataupun gaji-gaji pengasuh ini. Yang dia ada banyak kesannya. Kesan pertama adalah satu, motivasi kepada guru-guru tersebut. Kemungkinan Taska terpaksa mengambil pilihan untuk tidak mampu membayar gaji, maka kemungkinan guru-guru ini terus berhenti dan cari pindah ke industri lain. Yang ini kita tak nak berlaku. Sebab 95% daripada Taska adalah dimiliki oleh private sector ataupun swasta. Dan kita tak mahu kalau tiba-tiba nak pergi kerja tak ada Taska dah. Sebab apa? Guru-guru semua dah tak nak dah. Sebab apa? Tak dibayar gaji dalam tempoh PKP contohnya. Dan kita tak nak juga pengusaha yang also give up. Sebab sekarang saya berada dalam banyak Telegram group yang perbincangan pengusaha-pengusaha Taska yang melontarkan pelbagai keresahan yang mana mereka tidak mampu sebab dalam pengumuman kerajaan dia memberi wang direct kepada pekerja-pekerja ataupun kepada rakyat tetapi tidak melalui majikan. Maka kalau ibu bapa tidak membayar langsung, mungkin ada pengurangan sebab macam makanan, elektrik mungkin kurang, tapi sewa masih lagi kekal untuk dibayar dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan ibu bapa memahami bahawa Taska ini bukanlah di macam perniagaan biasa, kilang baju ke kedai makan ke, dia adalah khidmat sokongan terpenting keluarga.
Okey. Fazil, kita faham poin itu. Kita faham dari perspektif pengusaha taska yang ada kos yang mereka perlu tanggung dan sebagainya dan dia adalah plan forward 2-3 bulan. Tetapi kita juga faham mungkin apa yang diketengahkan oleh ibu bapa berkenaan dengan okey, kalau saya tak dapat servis ini ataupun kalau saya tak dapat servis penjagaan, mungkin saya dapat 50-60% servis, boleh dihantar modul pembelajaran melalui online dan sebagainya. Kenapa saya perlu bayar penuh? Adakah kita boleh buat satu situasi menang-menang di mana okey, taska kita tak perlu henti bayar 100% tapi mungkin boleh memberi diskaun ataupun boleh pembelajaran online learning, boleh bayar secara beransur, khasnya bagi ibu bapa yang memang terkesan pendapatan mereka dengan PKP ini. Ya, betul. Saya setuju. Memang saya rasa kebanyakan majoriti taska telah menawarkan reduction sebab memang ada penjimatan dari kos dan sebagainya. Kalau di Perniagaan memang kita ada bagi pengurangan. Dan kita pun pada mereka yang terkesan langsung sebab ada juga ibu bapa yang pendapatan dia bergantung kepada aktiviti-aktiviti tertentu yang apabila tempoh PKP ini langsung tidak ada pendapatan. Maka ibu bapa yang sebegini wajarlah untuk sama ada diberi pengecualian terus ataupun dibayar mengikut kemampuan yang mereka ada. Jadi dia menang-menang. Mereka yang tidak terkesan yang mendapat gaji penuh daripada majikan masing-masing tidak seharusnya mengambil kesempatan untuk tidak membayar yuran yang telah dikurangkan dalam tempoh PKP ini sepatutnya lah. Okey. Kita dengar pelan rangsangan ekonomi prihatin sebelum ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri, banyak tumpuannya termasuk khasnya rakyat, B40, SME, PKS. Tapi kita mungkin tak banyak dengar berkenaan dengan manfaat pelan ini kepada pengusaha taska. Apa komen Cik Fazil berkenaan dengan pelan rangsangan ekonomi prihatin yang diumumkan oleh kerajaan dari perspektif pengusaha taska? Saya rasa bagi pihak bukan saja pengusaha taska, malah semua perniagaan sangat terkesan dengan kita happy sebagai rakyat, tetapi sebagai pengusaha taska yang mana apabila wang yang disalurkan itu terus kepada rakyat, sekarang rakyat terpaksa berada di rumah kerana menghormati dan memang kena ikut tempoh PKP ini, tetapi mereka diwajibkan dibayar gaji oleh majikan secara penuh. Contohnya macam pengusaha tadika taska, kami terpaksa bergaji penuh, tapi pada masa yang sama mereka juga mendapat wang direct daripada kerajaan. Maknanya dia dapat bonus pula lagi daripada kerajaan. Dan walaupun ada subsidi upah dan sebagainya, tetapi ia terlalu sedikit sekiranya ibu bapa tidak membayar. Kalau sekiranya ibu bapa membayar, semua according to apa yang kita minta tadi, itu tak ada masalah lah. Dia tidak akan memberi kesan dan tidak perlu ada apa-apa. Saya merasakan bahawa kerajaan dah melakukan apa yang terbaik, cuma mungkin beberapa perkara yang mungkin dapat diperbaiki. Contoh, sekiranya kerajaan benarkan majikan untuk membayar gaji secara tertangguh. Dan sepatutnya majikan hanya perlu top up bayaran yang kerajaan dah bayar. Contohnya lah, kalau katalah gaji dia RM1,500. Kerajaan bayar RM600. Jadi yang balance tu majikan kena bayar. Tetapi kalau majikan boleh buktikan bahawa pendapatan dia terkurang, maka bayaran yang sepatutnya dibayar tu boleh dibenarkan untuk ditangguhkan sampai cash flow syarikat lebih baik. Dan beberapa mungkin penambahbaikan yang kerajaan boleh bantu bukan saja sektor kami sebab dia boleh liputi semua perniagaan. Contohnya untuk bayaran kos KWSP, SOKSO, LHDN diberi moratorium juga, bukan sekadar boleh memohon untuk membayar kemudian, tetapi diberi pengecualian untuk dibayar dalam tempoh 6 bulan kerana kesan COVID-19 ini dia melampaui tempoh PKP. Dan juga mungkin ini permintaan yang mana kita mohon kalau boleh kerajaan, sebab kerajaan dah bagi moratorium 6 bulan kepada mereka yang mempunyai aset ataupun pinjaman dengan bank untuk tidak perlu membayar pembayaran mereka. Maka kita mohon kepada pemilik premis, sehingga hari ini pun dekat shopping mall pun diminta juga, dan kami yang taska, terutama saya nak mewakili taska-taska yang lebih kecil daripada Perniagaan yang sangat-sangat terkesan. Mereka landlord dah tak perlu bayar bank untuk 6 bulan, tetapi kita mohon kerajaan untuk arahkan kerana mereka tak perlu bayar bank, jadi kita pun tak perlulah bayar secara sepenuhnya. Kita mungkin boleh bayar peratusan, 20% ke, maybe 15% ke daripada sewa dalam tempoh moratorium, sebab mereka sekarang macam seolah-olah mengambil kesempatan dan dah tak perlu bayar. Tapi bila
bila apa dia ni sewa nak dikutip secara sepenuhnya, sebab ini akan menyukarkan terutama kepada taska-taska yang kecil yang sebenarnya kerja dia lebih kurang macam pro bono je, untung pun tak ada. Tapi ini banyak, majoriti saya boleh kata hampir 80% taska-taska yang berada di seluruh negara adalah taska yang sebenarnya pro bono je, buat kerja tidak ada untung pun. Tetapi mereka sangat-sangat terkesan dalam apa yang berlaku pada hari ini. Dan mungkin untuk satu lagi yang moratorium tu sekarang diberi pilihan sama ada nak ambil pengecualian atau tidak. Sepatutnya kerajaan jangan bagi pilihan. Sebab bila bagi pilihan, ada yang akan memberi kesan kepada rantaian tu. Dia harus diingat bila Allah maaf. Tak apa, teruskan Fazil. Ada azan. Mungkin saya boleh selitkan satu soalan sementara itu. Saya nak selitkan satu soalan. Mungkin Fazil tak boleh bercakap bagi pihak semua taska ataupun tadika di Malaysia, tapi dia bagi pihak Brainy Bunch mungkin ramalan berapa lama yang taska dan tadika ini boleh tahan sekiranya ibu bapa tidak membayar yuran ataupun membayar yuran yang kurang dipotong. Kalau Brainy Bunch sendiri kita rasa maksimum kita boleh tahan 3 bulan. Itu untuk Brainy Bunch. Tapi kalau saya tengok taska-taska lain berdasarkan perbincangan, saya ingat sebulan pun tak boleh bertahan dah. Banyak yang sekarang sedang memikirkan option untuk mungkin berhentikan semua pekerja buat sementara dan hire balik selepas tempoh PKP dibuka semula. Iaitu yang kebanyakan yang dalam perbincangan kami dalam taska yang lain. Tapi kalau Brainy Bunch, insya-Allah mungkin 3 bulan mungkin kita boleh bertahan, dan kemungkinan besar kami terpaksa mengenakan charge yang berbeza apabila PKP dibuka khusus kepada ibu bapa yang tidak membayar dalam tempoh PKP ini, yang tidak membayar langsung dalam tempoh PKP ini. Okey, itu dari segi mengoperasikan ataupun menguruskan taska dari segi perniagaannya. Saya mau beralih sikit dari ke aspek pendidikannya, kerana Fazil sudah tentu sangat berpengalaman dalam pendidikan. Brainy Bunch juga ada taska, ada tadika, malah ada international school di semua peringkat pendidikan. Ramai ibu bapa kini yang tiada pengalaman atau kemahiran untuk homeschool anak-anak mereka, mengajar anak-anak mereka di rumah. Mereka kini perlu berbuat demikian kerana mereka tidak ada pilihan. Mereka tidak hantar anak mereka ke sekolah ataupun ke taska ataupun ke tadika. Jadi mereka yang mungkin tidak ada kemahiran ini, bagaimana boleh kongsikan tips kepada ibu bapa untuk homeschool anak mereka, kerana kita mahu memastikan dalam tempoh sebulan ini ataupun jika dilanjutkan, kita minta tidak dilanjutkan, tetapi jika dilanjutkan sekurang-kurangnya dalam tempoh sebulan ini, kualiti pengajaran kepada anak-anak itu tidak terjejas di rumah berbanding dengan di tadika ataupun di taska ataupun di sekolah. Baik, fungsi pendidikan adalah untuk membina insan yang mana memerlukan 5 komponen yang kalau kami di Brainy Bunch akan selalu memfokus kepada 5 aspek, iaitu spiritual, fizikal, intellectual, kreatif and emotional. Jadi ibu bapa tak perlu risau sangat, sebab dia tak perlulah tiba-tiba kalau anak dia dekat high school kena belajar AdMath, dia pun kena belajar macam mana nak ajar AdMath. Itu tak perlu. Tetapi apa yang kita cadangkan kepada ibu bapa, saya yakin kebanyakan sekolah macam Brainy Bunch walaupun di tadika telah menawarkan kelas secara talian dan sebagainya, tetapi yang kita sepatutnya mengambil peluang tempoh PKP ini bersama dengan anak-anak kita ni adalah memfokuskan kepada penekanan pendidikan akhlak dan adab dan kebersihan, yang mana itu termasuklah dalam kebersihan yang sekarang, yang kalau sebelum ni mungkin kita dah ajar kat sekolah beribu kali tentang basuh tangan, sanitization, kebersihan dan sebagainya, tetapi kerana isu COVID-19 ini, maka mungkin itu topik yang dah diperbincangkan dan dipanjangkan kepada anak-anak ini. Tapi yang selain daripada itu, tempoh ini juga sesuai sangat untuk ibu bapa memfokus kepada memberi penekanan pendidikan spiritual kepada anak-anak, sebab apa yang berlaku pada hari ini bukanlah sesuatu yang sesuatu yang asing dalam khusus kepada mereka yang beragama Islam, yang telah disebut oleh baginda Rasulullah SAW apa yang akan berlaku di akhir zaman dan sebagainya. So, mungkin boleh ambil peluang, dan terlalu banyak bahan-bahan secara online dan juga platform-platform secara online yang ada untuk ibu bapa akses dan gunakan. Dia tak perlulah tiba-tiba kena jadi cikgu, semua tak perlu. Yang paling penting adalah kalau anak-anak bawah 6 tahun ini lebih kepada play, learning through play. So play kalau di sekolah mungkin ada aktiviti dia, tapi kalau di rumah
boleh gunakan tools yang ada kat rumah. Ada pinggan mangkuk, bila kita nak masak, boleh panggil anak-anak bantu sekali masak dan dia akan mempelajari. Dia kita panggil practical life melalui pengalaman di dapur dan sebagainya. So kalau macam yang ayah mungkin, saya assume kalau ayah tidak ke dapur, dan mungkin boleh buat aktiviti yang lain bersama dengan anak-anak. Dan kalau dari segi idea terlalu banyak platform-platform online yang macam kalau di Brain Bunch memang kita dah beri aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa. Jadi dia tak perlulah nak risau sangat dan janganlah memfokus kepada sebulan cuti ni kena belajar akademik, baca tulis. Itu bukanlah khusus ataupun objektif pendidikan utama untuk pembangunan anak-anak itu. Sebab yang lebih penting adalah pembangunan emosi dan spiritual mereka. Itu yang lebih penting. So, mungkin waktu ini juga digunakan untuk sebagai tempoh merapatkan jurang yang sebelum ni ada antara ibu bapa dengan anak sebab terlalu kesibuk dan sebagainya. Inilah waktu yang paling terbaik untuk kita merapatkan hubungan keluarga, insya-Allah. Okey, Fazil, untuk soalan terakhir ni saya mau beralih sedikit secara ringkasnya. Saya mahu kongsikan visual ini bersama penonton kami. Fazil juga mengusahakan entiti lain selain daripada Tadika Taska Brainy Bunch yang dipanggil Malakat Mall, iaitu pusat membeli belah, betul kan saya jika saya salah, pusat membeli belah yang mengetengahkan produk-produk tempatan Bumi Putra dan juga Muslim. Dan menarik, baru-baru ini kita lihat ada muat naik di Facebook, kalau kita boleh kongsikan visual itu, di Malakat Mall ini ada memperkenalkan nano spray kuman untuk pelanggan yang datang di supermarket itu. Mereka lalu spray itu untuk nyah kuman. Jadi ini antara inovasi yang kita mahukan tatkala kita berdepan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Bagaimana kita memastikan, Coach Fazil, semua pasaraya ada teknologi sebegini ataupun mampu untuk mendapatkan teknologi sebegini dengan serta-merta untuk kita bantu bendung penularan COVID-19? Kongsi tips, Coach Fazil, dengan pasaraya ataupun pusat beli belah yang lain. Baik, kita bekerjasama dengan Zul Design melalui Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Mereka telah mencipta virus nanobuster ni, the tunnel ni. Jadi kalau untuk memudahkan semua shopping mall memiliki perkara yang sama, kita kena combine order. Sebab kalau kita order sesuatu dia jadi mahal. Jadi untuk kita dah dapat banyak sebenarnya permintaan selepas pada video itu di-upload semalam. Makin banyak mall-mall lain pun sedang bertanya bagaimana berapa cepat mereka boleh dapat dan sebagainya. Dan sebenarnya benda ini bukan perkara baru di China, di Indonesia sudah pun di-install di masjid, di tempat-tempat umum. Jadi cara yang terbaik adalah kita combine order dan kita dapatkan the biggest volume untuk kita kurangkan cost production. Cuma masalah sekarang dalam tempoh PKP ni banyak kekurangan bekalan yang sukar sikit, tapi sekiranya ada permintaan kita boleh bekerjasama dengan kita punya inventor Saudara Zul. Ini projek khas Datuk Nazim Johan PPIM dengan Zul Design. Jadi insya-Allah kalau kita satukan kita punya kekuatan belian, kita boleh mungkin dapat kurangkan kos dan immediately dia akan memudahkan dan juga memberi kelegaan kepada pengunjung shopping mall. Bila datang je kita dah terus hapuskan kuman-kuman dalam badan mereka. Jadi bila dia masuk dia dah bersih. Jadi kita tidak ada risau dengan ramainya pengunjung di mana-mana shopping mall, insya-Allah. Okey, terima kasih Fazil Hashim, pengasas Taska Brainy Bunch